Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Jovinia Jim Lajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 22 Februari. Kerajaan negeri memperuntukkan RM474.55 juta tahun ini bagi memperkukuh pembangunan modal insan dan meningkatkan tahap pendidikan di Sabah. Peruntukan itu antaranya bagi menyediakan beasiswa dan derma siswa, pembangunan dan operasi sekolah, agama dan masjid, pembangunan badan keagamaan bukan Islam dan operasi perpustakaan serta program latihan kursus dan kemahiran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor berkata, pendidikan memainkan peranan penting dalam membangunkan modal insan cemerlang dan berdaya saing. Beliau berucap pada majlis penyampaian sijil tamat belajar kelas dewasa ibu bapa orang asli dan pribumi Kedap kali ke-9 di Kota Kinabalu. Teksnya disampaikan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Saya sangat menyanjung tinggi usaha ini karena dia adalah salah satu dari proses pembelajaran sepanjang hayat dan perlu di samping untuk memberikan semangat kepada mereka dan memberi semangat kepada keluarga mereka, generasi yang sebelum mereka, cucu-cucu mereka, anak-anak mereka untuk melanjutkan pengajian yang lebih tinggi dan berusaha demi berusaha untuk pembelajaran sepanjang hayat. Sesungguhnya program-program sebegini perlu diteruskan dan mungkin sudah penglibatan daripada komuniti ibu bapa sektor swasta kan. Kita nampak peningkatan daripada tahun ke tahun tu ialah angka tinggi. Memanglah di Sabah ini memerlukan program-program sebegini kita teruskan dan mungkin kita ditambah baik untuk supaya lagi ramai penyertaan golongan-golongan dewasa untuk mempelajari dalam bidang ilmu ni. Program anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ini disertai lebih 600 peserta dari 16 pejabat pendidikan daerah serta 23 buah sekolah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Bun Salam memulakan lawatan kembara ke 25 pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negeri. Lawatan siri pertama melibatkan Majlis Daerah Tenem, diikuti Majlis Daerah Nabawan, Keningau dan Tambunan selama 2 hari. Tujuan utama jelajah ini pasti yang pertama mengenali PBT, yang kedua kita mau tahu apa perancangan-perancangan PBT di setiap PBT di negeri Sabah, dan of course kita mau tahu juga apa kekangan-kekangan mereka, apa isu-isu atau cabaran-cabaran yang mereka hadapi dan bagaimana kementerian secara khusus atau umumnya boleh membantu PBT-PBT. Sementara itu dalam program berasingan, Datuk Joaquim menyarankan Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri merekodkan kesemua rekod Mahkamah Anak Negeri dan rekod keputusan perbicaraan dibukukan dan dijadikan sebagai jurnal Undang-Undang Anak Negeri. Beliau berucap merasmikan Majlis Penutupan Kursus Tata Cara Perbicaraan dan Penulisan Penghakiman bagi semua ketua-ketua daerah negeri Sabah di Keningau. Lebih 100 peniaga mengambil bahagian dalam Festival Gerai Tahun Baharu Cina 2024 berlangsung sehingga hari ini di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Festival anjuran Parti Solidariti Tanah Air Kusta itu memberi peluang para peniaga menjual barangan keperluan harian, khususnya hidangan makanan. Ketua Jawatan Kuasa Perhubungan Masyarakat Tionghoa Star Sabah, Datuk Kapitan Stephen Teo berkata demikian selepas majlis perasmian festival berkenaan oleh Presiden Star Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Tujuan dia adalah untuk meraihkan Tahun Baru Cina sambil berniaga dan membuka ruang untuk penjaga-penjaga kita, penjaga gerai, mencuburi penjagaan di Padang Merdeka ini sempena perayaan Tahun Baru Cina 2024. Datuk Jeffrey turut menyerahkan paket angpau kepada kanak-kanak dan gift card kepada orang ramai sempena festival ini. Sebanyak 37 agensi kerajaan persekutuan dan negeri termasuk badan bukan kerajaan NGO turun padang sempena program perkhidmatan komuniti bergerak MCS 2024 di Tenem. Program anjuran perbendaharaan Malaysia Sabah itu bertujuan membantu mempermudahkan urusan penduduk kampung khususnya di luar bandar. Program diadakan di Kampung Rundum dan Kampung Alutok dalam daerah kecil Kemabong ini menyediakan pelbagai maklumat mengenai dasar kerajaan. Terus memberikan
perkhidmatan kepada komuniti setempat di kawasan ini. Jadi saya berharap usaha seperti ini dapat diteruskan daripada semualah, daripada agensi persekutuan dan juga negeri. Antara tumpuan termasuk pendaftaran sistem pangkalan data utama padu serta jualan rahmah. Penduduk kampung Rundum pun gembira waktu dia orang datang di sini macam sekarang lah. Kalau boleh 3 kali lah datang di Rundum ini. Sebab jauh untuk keluar pergi bandar lah. Bukan ada duit, tidak semestinya semua ada kereta lah. Berterima kasih kepada Padu karena mereka sudi datang ke tempat ini walaupun tempat ini agak terpencil, jauh dari pakan. Tapi kami sangat-sangat berterima kasihlah kepada mereka karena membantu penduduk kampung di sini. Berterima kasih banyak kepada penganjur program ini karena membawa semua agensi kerajaan masuk di kampung yang jauh daripada bandar lah dan memudahkan semua komuniti mendapatkan kemudahan asas terutama jualan rahmah dan juga berjumpa kepada jabatan-jabatan yang berkaitan dalam setiap keperluan masyarakat di kampung. Memang bagus. Ini kami sangat mengalu-alukan program macam begini. Jadi selalulah pihak yang tertentu membuat macam begini selalulah. Barang pun murah, jadi berbelanja pun senang. Dalam 1 tahun 1 kali begini kan, oke juga lah pengandalian begini. Kami pun bersyukurlah pada kerajaan membuat kami macam begini, membuat harga barang yang mantap lah, yang murah. Sementara itu, penduduk berumur 18 tahun ke atas diseru mendaftar sistem padu sebelum 31 Mac depan. Segera mengemas kini maklumat di dalam padu supaya tuan-tuan dan puan-puan semua tidak tertinggal dan pastikan maklumat kita berada dalam sistem supaya senang. Apa juga program kerajaan yang akan buat laksanakan, kita tidak tertinggal. Tenom merupakan lokasi keempat MCS 2024 di Sabah dan telah memberi manfaat kepada 19,000 penduduk luar bandar setakat ini. Rakyat negeri ini diajak bersolidariti untuk Palestin sebagai tanda sokongan kepada rakyat negara itu yang kini berdepan serangan rejim Zionis Israel. Serangan kejam itu telah mengakibatkan banyak nyawa warga Palestin terkorban, termasuk wanita, kanak-kanak dan warga tua yang tidak mampu untuk mempertahankan diri mereka. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata demikian ketika berucap merasmikan program Wacana Pemikir 2.0 Isu Palestin dan Masa Depan Geopolitik Asia Barat, Anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia di Kota Kinabalu. Datuk Arifin turut merayu rakyat negeri ini supaya menghulurkan bantuan bagi membantu meringankan beban penderitaan rakyat Palestin. Baik, berita pagi Sabah berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka.